Penghantaran sampel ikan mati. Sekiranya ikan hidup tidak dapat dihantar oleh ikan berukuran melebihi 25.4 cm, maka ikan mati atau telah dimatikan perlu dihantar segera. Jika berat ikan melebihi 500 gram, ikan perlu diletakkan di dalam beg plastik berasingan. Manakala untuk ikan yang kurang daripada 500 gram, setiap beg dihadkan maksimum untuk 3 ekor ikan. Beg perlu diikat ketat dan dilabelkan dengan pelekat garis air. Kemudian, ia diletakkan di dalam bekas styrofoam yang telah diisi dengan air sancur. Bekas harus ditutup rapat. Sampel perlu sampai ke makmal di antara 12 hingga 24 jam. Penghantaran sampel ikan hidup. Ikan dipilih berdasarkan tanda-tanda klinikal. Beg plastik yang kuat perlu diisi dengan 1/3 gas oksigen untuk memberi kemudaraan kepada ikan. Ikan kecil mampu hidup sehingga 48 jam di dalam air yang sejuk dan oksigen yang mencukupi serta jisim atau isi padu air yang tepat. Misalnya 10 hingga 12 ekor lega ikan atau 5 ekor anak ikan per liter air. Selepas diikat ketat, beg plastik tambahan diperlukan untuk menjadi pelapik. Label dilekatkan menggunakan pelekat garis air. Beg plastik kemudiannya disusun di dalam kotak yang diletakkan air sancur. Bekas tersebut ditutup ketat. Sampel perlu sampai ke makmal di antara 12 hingga 24 jam. Diagnosa penyakit ikan. Anestesia. Kesakitan adalah subjektif pada ikan jika dibandingkan dengan manusia. Terdapat 3 peringkat kesakitan pada ikan, iaitu ketidakselesaan, stres dan kesakitan. Ketidakselesaan dikategorikan sebagai tanda-tanda negatif seperti yang teruk, kurang cergas dan hilang selera. Stres pula ditarafkan sebagai keadaan yang tegang, kesan daripada faktor persekitaran dan faktor fizikal. Kesakitan pula adalah tanda-tanda positif seperti penjulutan, lapar dan denyutan jantung yang kuat. Tindak balas ikan terhadap bahan-bahan yang boleh merangsangkan seperti cahaya, gerakan dan bunyi adalah kurang baik kerana ia akan menghasilkan siri tindak balas refleks yang akan mengganggukan diagnosa klinikal ikan tersebut. Oleh itu, ikan perlulah diberi bahan anestetik sebelum didiagnosa. Sukatan bahan anestetik perlu ditentukan untuk tujuan berlainan seperti menumpuhkan ikan, proses pengangkutan yang lama dan pembedahan kecil. Bagi pembedahan yang kompleks seperti laparotomis dan keadaan yang serius, anestesia umum melalui sedikan adalah diperlukan. Apabila memegang ikan dengan tangan, ikan perlu dipegang dengan lembut. Ikan yang besar boleh dipegang di bahagian kepala dan ekor, manakala ikan kecil dipegang dengan menekan kedua-dua span basah kepada ikan. Ikan adalah fotofobik kerana tidak mempunyai kelopak mata. Apabila ikan dikeluarkan pada air, mata ikan hendaklah digulung agar stres dapat dikurangkan kepada ikan. Oleh itu, rangsangan cahaya, gerakan dan bunyi perlulah diminimumkan semasa proses diagnosa. Faktor penyebab stres pada persekitaran hendaklah dielakkan sebelum ikan diberikan bahan anestetik. Ikan tidak akan diberi makanan selama 24 jam sebelum proses anestesia dilakukan dan tidak akan diganggu. 2 tangki perlu disediakan, iaitu tangki anestesia adalah untuk melakukan ejen anestetik dan tangki pemulihan perlu disediakan untuk merangsang yang ringan dan pemulihan. Ejen anestetik perlulah dicampurkan dengan air pada kadar yang betul. Ikan yang telah menjalani proses anestesia perlulah dipegang dengan berhati-hati untuk mengelakkan kerosakan epidermis. Tangan perlulah dipastikan sentiasa basah semasa memegang ikan. Terdapat beberapa peringkat anestesia pada ikan. Umumnya, kebanyakan spesies ikan melalui fasa anestesia ini. Walau bagaimanapun terdapat pelbagai pada setiap individu ikan bergantung kepada ejen dan dos yang diberikan. Sebahagian peringkat tidak perlu dalam proses anestesia pada setengah ikan. Apabila sekumpulan ikan daripada spesies yang baru akan menjalani proses anestesia perlu dimulakan dengan bilangan ikan yang sedikit dan tahap kemudahan diperhatikan dengan cermat.
Ini penting untuk mendapatkan dos dan ejen anestetik yang sesuai. Selepas anestesia, ikan tersebut akan diperhatikan sehingga 24 jam untuk memastikan tiada kesan sampingan akibat ejen anestetik. Larutan anestetik perlu diberikan pengudaraan berterusan kerana ikan menggunakan banyak gas oksigen ketika berada dalam keadaan stres. Dalam kes-kes tertentu, ikan boleh dimatikan secara euthanasia sekiranya spesies tersebut masih hidup untuk proses penyampelan. Euthanasia bermaksud pembunuhan belas kasihan, mercy killing, dan perlu dilakukan pelaku pembunuhan untuk mengurangkan kesakitan, ketakutan dan stres pada ikan. Terdapat dua euthanasia, iaitu keadaan fizikal, contohnya kecederaan otak akibat hentakan atau konkusi. Ini melibatkan bahagian belakang pada kepala dibedah. Keadaan kimia, contohnya ejen anestetik MS-222. Ejen ini digunakan dengan melakukan bahan kimia di dalam tangki. Suhu air selalunya akan mengubah berkesanan ejen anestetik. Ejen anestetik juga boleh digunakan dengan menyuntikkan pada intraotot atau intraperitoneum untuk membunuh ikan. Dos anestesia digandakan 2 atau 3 kali daripada jumlah yang disyorkan. Rawatan. Jangkitan penyakit merupakan salah satu faktor penting yang menghalang penternak mendapat hasil keuntungan yang maksimum melalui penghasilan ikan yang tinggi di bawah sistem kultur intensif. Penghasilan akan kultur yang maksimum bergantung kepada beberapa faktor. Di antaranya ialah kos, kedapatan air, keadaan persekitaran dan jangkitan penyakit. Dalam sistem kultur intensif, penyakit hadir disebabkan oleh persekitaran yang teruk. Contohnya, penggunaan stok atau ikan yang diternak dengan kepadatan populasi yang tinggi, penukaran air yang tidak kerap, pengudaraan yang tidak mencukupi, kandungan bahan organik yang tinggi dalam air dan suhu air yang berubah dengan mendadak. Pengawalan penyakit di dalam akuakultur sangat bergantung kepada cara pengurusan ladang atau kolam. Kebanyakan penyakit ikan dan haiwan akuatik merupakan jangkitan sekunder, iaitu rentetan daripada keadaan persekitaran kolam yang teruk. Ini boleh diatasi dengan pengurusan dan persekitaran kolam yang baik. Persekitaran kolam yang baik dan berkualiti dapat dikekalkan dengan mengawal dan memastikan bekalan air yang bebas daripada pestisid, kontaminasi oleh sisa industri dan kumbahan. Bagi rawatan ikan, penggunaan bahan kimia yang sesuai adalah penting. Menurut Welburn, 1985 dan Plum, 1992, 4T perlu diambil kira semasa membuat rawatan ikan, iaitu tahu air, tahu ikan, tahu bahan kimia dan tahu penyakit. Kegagalan untuk mempertimbangkan 4T ini akan menghasilkan rawatan yang tidak berkesan ataupun rawatan yang diberi boleh membunuh lebih banyak ikan yang sakit berbanding ikan yang tidak diberikan rawatan. Tahu air. Sebelum membuat rawatan, jumlah isi padu air yang hendak digunakan untuk rawatan mestilah dikira dengan tepat dan bukan hanya sekadar anggaran sahaja. Ini penting untuk mengelak berlakunya keadaan di mana terlebih dos rawatan yang boleh membunuh ikan. Manakala kekurangan dos rawatan boleh menyebabkan rawatan menjadi tidak berkesan. Parameter air seperti jumlah alkaliniti, pH dan suhu boleh mempengaruhi keberkesanan rawatan. Air yang mempunyai parameter berbeza boleh menjadi toksik bila bercampur dengan bahan kimia yang digunakan. Tahu ikan. Spesies dan umur ikan mestilah diambil kira semasa membuat rawatan. Ini kerana ada spesies ikan yang lebih sensitif terhadap sesuatu bahan kimia dan spesies yang lain pula kurang sensitif. Tahu bahan kimia. Tahap ketoksikan sesuatu bahan kimia yang digunakan dalam rawatan mestilah terlebih dahulu diketahui sebelum diberikan sebagai bahan rawatan. Contohnya, terdapat bahan kimia yang boleh menjadi neutral akibat pancaran cahaya matahari, pH, suhu dan jumlah alkaliniti yang tinggi di dalam air. Sesetengah bahan kimia juga boleh merosakkan tumbuhan air dan ini secara tidak langsung menyebabkan berlakunya pengurangan oksigen di dalam air. Tahu penyakit. Penyakit yang hendak dirawat hendaklah dikenal pasti. Contohnya, ada penyakit parasit dan penyakit bakteria pada ikan yang menunjukkan tanda klinikal hampir serupa.
Pada ikan yang sama juga boleh berlaku pelbagai jangkitan akibat hadirnya beberapa jenis patogen penyebab penyakit pada masa yang sama. Sekiranya ubat untuk rawatan digunakan sewenang-wenangnya, lebih banyak ikan akan mati disebabkan kaedah rawatan yang teruk berbanding dengan bilangan ikan yang mati tanpa diberikan rawatan. Kaedah-kaedah merawat jangkitan bakteria. Terdapat 4 kaedah rawatan yang umum untuk merawat jangkitan bakteria. Kaedah-kaedah ini boleh digunakan secara berasingan ataupun secara gabungan untuk meningkatkan kesan rawatan. Kaedah ini terdiri daripada kaedah rendaman, mandian, adunan dan makanan dan suntikan. So, ada kau mau mula sini. Larutan yang kuat digunakan dan ikan akan direndam dan di dalam larutan selama 15 hingga 60 saat. Ikan yang dirawat mesti diperhatikan dengan teliti kerana perbezaan keselamatan yang sangat kecil di antara dos rawatan rendaman yang berkesan dengan kepekatan toksik oleh bahan kimia yang digunakan. Untuk kaedah ini, rawatlah ikan dalam bilangan yang kecil dahulu dan perhatikan tindak balas mereka sebelum merawat populasi ikan yang besar. Mandian. Kaedah rawatan mandian terbahagi pada mandian singkat dan mandian berpanjangan. Mandian singkat dilakukan selama beberapa jam setiap hari dengan menggunakan produk antibakteria seperti chloramine, kalium permanganat atau antibiotik. Mandian berpanjangan dalam kolam atau tangki dengan produk antibakteria atau produk anti-ulcer tertentu. Namun, kaedah mandian hanya sesuai untuk merawat jangkitan bakteria seperti sirip leput dan melibatkan hanya 1 atau 2 ekor ikan dalam kes ulcer. Mandian tidak membantu dalam menangani jangkitan yang mudarat. Adunan antibiotik dalam makanan. Kaedah ini ialah dengan mencampurkan antibiotik dalam makanan yang akan diberikan pada ikan. Walaupun langkah ini memberi kebaikan yang nyata, kesannya hanya diperolehi setelah proses penghadaman berlaku. Namun, ikan yang sakit mungkin hilang selera untuk makan dan antibiotik itu akan disia-siakan. Tambahan pula, situasi kerintangan bakteria terhadap antibiotik yang biasa digunakan didapati semakin berleluasa. Suntikan. Kebiasaannya, sebanyak 5 suntikan diberi dalam tempoh 10 hari di samping rawatan topikal. Adalah diingatkan supaya hanya menggunakan antibiotik yang sesuai. Ini akan memberikan kadar keberkesanan rawatan yang tinggi, melebihi 90%. Walaupun dalam kes yang teruk, biasanya kes ini digunakan untuk ikan yang mahal harganya atau ikan bakar yang sukar didapati. Suntikan biasanya diberi secara intraperitoneum (IP) atau intraotot (IM). Suntikan IP biasa diberikan pada bahagian posterior teliti peritoneum. Semasa memberi suntikan, hendaklah dipastikan jarum tidak tertucuk dan mencederakan organ dalaman. Suntikan IM perlu diberikan pada bahagian badan ikan yang mempunyai jarak banyak otot. Contohnya, bahagian otot yang berhampiran sirip dorsal. Rawatan kimia. Natrium chlorida merupakan satu cara rawatan yang tertua dan sangat berkesan untuk merawat penyakit ikan. Rawatan atau profilaksis 0.5 hingga 1.0% untuk jangka masa yang indefinite atau 3% untuk 30 minit. Bagi tujuan profilaksis dalam asuhan hatchery, penggunaan garam berkepekatan 100 gram per 100 liter disyorkan setiap hari. Asid asetik 5%. Ia pernah digunakan sebagai parasitisid untuk protozoa luaran pada kepekatan 500 hingga 1000 mg per liter untuk 45 hingga 60 saat hingga 30 minit. Asid asetik adalah kurang toksik kepada ikan. Walau bagaimanapun, kini ianya kurang digunakan kerana keberkesanannya dalam rawatan ikan dipertikaikan. Acriflavin. Bahan ini digunakan sebagai disinfektan telur ikan, antibakteria dan rawatan protozoa luaran. Lazimnya digunakan untuk tujuan profilaksis. Biasanya 10 mg per liter untuk rawatan 1 jam atau indefinite pada kepekatan 2 mg per liter. Chloramine T. Bahan ini digunakan untuk rawatan bakteria pada jangka masa yang panjang iaitu 8 hingga 10 mg per liter untuk bakteria luaran. Ia berkesan untuk rawatan bakteria penyebab penyakit pada insan ikan. Copper sulfate.
Untuk menggunakan bahan kimia ini, tahap alkaliniti air mestilah diketahui terlebih dahulu. Biasanya, jika tahap alkaliniti TA adalah 0 hingga 49 mg per liter, bioassay hendaklah dijalankan terlebih dahulu. Bioassay dilakukan dengan merawat beberapa ekor ikan dalam jumlah yang kecil di dalam air yang diketahui jumlah isi padunya dan memerhatikan kesan kimia ke atas ikan tersebut. Untuk TA 50 hingga 99 mg per liter, kupron sulfat hendaklah digunakan pada 0.5 hingga 0.75 mg per liter. TA 100 hingga 149 mg per liter hendaklah digunakan 1 hingga 2 mg per liter. TA 150 hingga 200 mg per liter hendaklah menggunakan 2 hingga 3 mg per liter kupron sulfat. Dalam air yang mempunyai tahap alkaliniti tinggi seperti melebihi 200 mg per liter, rawatan menggunakan kupron sulfat adalah tidak efektif kerana ia akan membentuk mendakan. Iodofor. Iodofor merupakan larutan yang mengandungi iodin ada kepekatan berbeza. Ia digunakan untuk rawatan telur ikan dan disinfeksi. Biasanya telur ikan dirawat pada kepekatan 50 hingga 200 mg per liter selama 15 minit. Malakit hijau. Penggunaan malakit hijau dilarang di Amerika Syarikat kerana ia berpotensi menjadi tetratogenik dan toksik. Biasanya digunakan untuk rawatan fungus dan entoparasite ikan. Bagi ikan yang lebih tua daripada peringkat lava, rendaman malakit hijau dengan kepekatan sebanyak 0.5 hingga 1.0 mg per liter ppm selama 3 hingga 4 jam disyorkan untuk mengawal jangkitan protozoa. Sebagai rawatan berjadual, malakit hijau pada kepekatan 0.05 hingga 0.1 mg per liter ppm berkesan dalam menangani jangkitan yang disebabkan oleh Saprotegnia spesies. Kalium permanganat merupakan agen pengoksidaan yang kuat. Ianya sangat berguna untuk jangkitan penyakit pulmonaris. Ia digunakan di tangki pada 5 hingga 10 mg per liter selama 1 jam. Tetapi ikan hendaklah diperhatikan dengan rapi kerana ia boleh menyebabkan kelukaan pada insang ikan. Sekiranya digunakan di kolam, 2 hingga 6 mg per liter kalium permanganat digunakan. Walau bagaimanapun, ianya bergantung kepada keperluan pengoksidaan organik air. Kepekatan kalium permanganat mestilah 2 mg per liter melebihi keperluan pengoksidaan organik air yang mana ia dapat ditentukan melalui perubahan warna air kolam daripada merah atau ungu aktif kepada coklat tidak aktif dalam masa 15 minit. Warna merah aktif mesti kekal selama 12 jam selepas memasukkan kalium permanganat untuk mencapai tahap terapeutik. Formalin 40% formaldehyde. Formalin sesuai digunakan untuk mengawal bakteria dan ektoparasit. Bagi tujuan profilaksis untuk mengelakkan jangkitan bakteria, formalin boleh digunakan dengan kerap dengan kepekatan 1 mg hingga 10 liter. 1 mg per 10 liter. Setiap rawatan itu dijalankan selama 20 hingga 45 minit dalam tangki tanpa aliran air. Bagi tujuan pengawalan jangkitan parasit pula, mandian singkat disyorkan dengan menggunakan formalin pada kepekatan 2 ml per liter selama 2 minit atau 0.2 ml per liter selama 45 minit. Biasanya untuk kolam, 25 mg per liter formalin dicadangkan untuk rawatan. Langkah berjaga-jaga mesti diambil semasa menggunakan formalin kerana ia boleh menyebabkan kekurangan oksigen dan ini memerlukan bantuan pengudaraan tambah. Okey. Rawatan antimikrobik. Antibiotik adalah kelas ubat-ubatan yang digunakan dalam rawatan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria. Antibiotik bertindak melalui dua cara, sama ada dengan cara membunuh bakteria, bakterisidal, atau meringsat pertumbuhan bakteria, bakteriostatik. Kelas-kelas utama antibiotik ditunjukkan dalam jadual 5.1. Jadual 5.1, kelas-kelas utama antibiotik. Kelas aminoglycosides, glucosamides, macrolides, sulfonamides, penicillin, tetracycline, cephalosporin, quinolones dan lain-lain.
Antibiotik boleh dijelaskan ke dalam keluarga yang sama jika mempunyai struktur kimia yang sama. Bakteria gram positif adalah lebih sensitif kepada antibiotik berbanding dengan bakteria gram negatif. Antibiotik yang bertindak ke atas kedua-dua bakteria gram positif dan gram negatif dikenali sebagai antibiotik berspektrum luas. Jadual 5.2. Manakala antibiotik yang mempunyai aktiviti terhad dikenali sebagai antibiotik berspektrum sempit. Antibiotik berspektrum luas mempunyai banyak kegunaan berbanding dengan antibiotik berspektrum sempit. Aktiviti antimikrobik diukur dengan menentukan kepekatan agen terendah yang diperlukan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang diuji atau dikenali sebagai minimum inhibitory concentration (MIC). Kategori utama agen antimikrobik. Kategori perencatan sintesisan dinding sel. Agen penicillin, contoh ampicillin. Kesan bakterisida, spektrum aktiviti luas. Kategori perencatan sintesisan nukleotida. Agen sulfonamid, contoh sulfonmetazolid. Kesan bakteriostatik, spektrum aktiviti luas. Perencatan sintesisan aksid nukleik. Agen quinolone, contoh nandrolonic acid. Kesan minyak aktif enzim DNA gyrase. Spektrum aktiviti luas. Kategori perencatan sintesis protein. Agen aminoglycoside. Kesan baktericidal. Spektrum aktiviti luas. Khasnya bakteria gram negatif. Tetracycline, contoh tetracycline. Kesan bakteriostatik. Spektrum aktiviti luas. Kategori lain-lain. Agen furazolidal. Kesan baktericidal. Spektrum aktiviti luas. Jenis-jenis antimikrobik dalam rawatan ikan. Rawatan bagi jangkitan yang berpunca daripada bakteria gram negatif boleh merujuk kepada jadual 5.3. Manakala rawatan bagi jangkitan yang berpunca daripada bakteria tahan untuk asid dan gram positif boleh merujuk kepada jadual 5.4. Namun, bukan semua agen antimikrobial boleh digunakan sewenang-wenangnya. Penggunaan sesetengah agen antimikrobial adalah bertakluk kepada peraturan yang ditetapkan. Oxytetracycline juga dikenali sebagai tetramycin. Antibiotik digunakan dengan luas sebagai agen antimikrobial dalam makanan ikan. Ia selamat digunakan kerana mempunyai 21 hari tempoh penarikan withdrawal period selepas penggunaan terakhir dalam makanan ikan. Ia biasanya digunakan untuk merawat penyakit disebabkan oleh Aeromonas spp, Haemophilus sp dan Pseudomonas spp. Ia juga banyak digunakan di dalam industri aquaculture untuk rawatan penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteria. Memandangkan ia telah lama digunakan dengan luas oleh peternak, banyak bakteria telah mempunyai rintangan terhadap antibiotik ini dan menyebabkan ianya kurang berkesan dan penggunaan klinikal. Chloramfenicol. Antibiotik ini dihasilkan oleh Streptomyces sp. Ia bertindak dengan menghalang sintesis protein dalam bakteria gram positif dan bakteria gram negatif. Ia adalah toksik kepada manusia dan boleh menyebabkan anemia dan kematian. Juga digunakan pada dos yang tinggi untuk jangka masa yang lama. Walau bagaimanapun, ia selamat digunakan untuk jangka masa yang pendek. Dalam industri aquaculture, penggunaan chloramfenicol adalah diharamkan. Azithromycin juga dikenali sebagai macrolide. Antibiotik ini dihasilkan oleh Streptomyces pyogenes. Tindakannya adalah dengan menghalang sintesis protein dalam prokaryotik tetapi tidak dalam eukaryotik. Ia tidak toksik kepada manusia. Aktiviti antimikrobial sangat berkesan kepada bakteria gram positif seperti Staphylococcus spp, Streptococcus spp dan
R. salmonellum. Biasanya dicampurkan ke dalam makanan ikan pada 100 mg per kilogram berat ikan per hari selama 21 hari. Microfluorance antibiotik ini tidak selamat digunakan pada manusia kerana ia adalah karsinogenik. Antaranya adalah nifuracin, furacin, furanis, furazolidin, dan furanis. Biasanya digunakan untuk merawat ikan biasanya didapati mempunyai kadar toksik yang tinggi berbanding dengan antibiotik lain dalam kumpulannya. Pada kepekatan 0.25 hingga 1 mg per liter, furanis digunakan untuk merawat penyakit pulmonaris. Sebagai RO5, Romet 30 merupakan gabungan subhedimethylsin dan ormetoprin dalam kadar 5:1. Ia biasanya digunakan untuk merawat penyakit tuberkulosis pada salmonid dan septicemia enterit pada ikan keli. Ia dicampurkan dalam makanan 50 mg per kilo per hari selama 5 hari. Sulfur, sulfamerazole, sulfahisoxazole dan sulfadiazin digunakan untuk merawat tuberkulosis pada ikan trout pada 200 mg per kilo ikan sehari selama 14 hari. Campuran sulfur dalam makanan menyebabkan rasa kurang sedap dan ikan kurang selera memakannya. Quinolones merupakan kumpulan baru antimikrobial yang digunakan dalam industri aquaculture. Contohnya oxalic acid dan sapaclocesin dan amylopectin. Oxalic acid digunakan pada 1 mg per liter selama 24 jam untuk merawat penyakit pulmonaris. Ascorbic acid hydrazine INH juga dikenali sebagai isoniazid. Antibiotik ini digunakan untuk merawat penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacteria spp pada ikan. Biasanya ia diberikan sebagai oral. Penicillin, antibiotik ini terdiri daripada kumpulan yang besar. Contohnya penicillin G, ampicillin dan methicillin. Ia bertindak balas berkesan kepada sintesis dinding sel dalam prokaryote. Polymyxin, antibiotik ini dihasilkan oleh Bacillus spp. Ia bertindak ke atas membran sel dan berkesan kepada bakteria gram-negatif. Streptomycin, antibiotik ini dihasilkan oleh Streptomyces spp yang bertindak balas dengan menghalang sintesis protein dengan mengganggu aktiviti ribosom pada prokaryote. Ia berkesan untuk merawat penyakit tuberkulosis pada ikan dan biasanya diberi bersama INH.